Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Amma ba'd. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Semua dah kenyang? Alah, kita buat air pula haus pula tak habis lah. Baiklah. Untuk malam ni insya-Allah. Tak apa ke kalau akak pergi laju, kalau akak terlalu laju bagi tahu. Sebab akak nak, kalau boleh nak habiskan cepat lah so that Ampila boleh tidur dan juga bangun kiam esok kan. Sebab sekarang pada pukul 10 kan. Okay. Baiklah, untuk malam ni kita akan sambung lah insyaAllah kita punya usrah kita dengan surah Al-Fatihah part 2. Okay, kita sebelum ni kita dah go through part 1 kan. So malam ni kita nak habiskan lah terus surah Al-Fatihah ni sampailah ayat ke-7. So sebelum tu jomlah kita tilawah sama-sama surah Al-Fatihah. Al-Quran A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So, siapa boleh bacakan maksud dia? First ke? Ayat first. Sampai habis lah semua maksud dia. Daripada ayat first. Nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Engkaulah yang Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat pada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sadaqallahul-Azim. Okay. So, if Aunty nak ingat kan, kita punya last QC, lama dah tak buat QC sebab minggu lepas QC special. Minggu lepas daurah, minggu lepas QC special kan. So, last QC kita tentang surah Al-Fatihah part 1, ni cerita pasal apa? Iaitu ayat 1 sampai 4. Sebenarnya ayat 1 sampai 4 dia cerita pasal apa? Kita recap sikit. Apa yang tu nak ingat? Untuk ayat 1 sampai ayat 4. Pasal Allah. Pasal Okay, ni nak kata pasal Allah. Tak apa. Naili? Apa yang ingat tentang ayat 1 sampai ayat 4? Kalau Ar-Rahim, pasal Ar-Rahim dengan Ar-Rahman, beza Ar-Rahim dengan Ar-Rahman. Beza Ar-Rahim dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim untuk apa? Untuk orang yang beriman je. InsyaAllah. Kalau Ar-Rahman? Untuk semua manusia. MasyaAllah, betul-betul. Okay, mabuk. Zainab ada kat situ? Tak apa kot. Okay. So, akak teruskanlah. Yes. Sorry, tak dapat tangkap soalannya tadi. Oh, tak. Bila kita baca ayat surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 4, apa yang awak faham tentang ayat 1 sampai ayat 4? Dia lebih kepada akidah kita lah. Okay. Kenapa awak cakap akidah? Sebab keyakinan kita, kepercayaan iktikad kita. Masya Allah. Okay, barakallahu fiik Zainab. Okay, so sebelum akak masuk kepada part 2 kan, part 2 Al-Fatihah ni start daripada ayat 5 sampai ayat 7 kan. So sebelum akak masuk, kita nak recap lah sama-sama apa maksud surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Yang termasuk Bismillah ni termasuk dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. So kalau akak nak mudahkanlah, singkatkan semua ayat ni, sebenarnya akak sukalah kalau kita belik-belik sama-sama kita sama-sama kita usrah, kita belik Quran untuk kita guna ayat Allah ni
untuk lebih tanam ke kefahaman kita. So untuk recap semua surah part 1 kepada surah Al-Fatihah ni, akan nak ajak untuk Antuna buka surah Al-Insan ayat pertama. Surah Al-Insan ayat surah kerja ke dua kot sekejap. Ingat. Jom, siapa yang dah buka boleh bagi tahu dia surat berapa? Dapat, okey. Dia surah ke-76, muka surat 578. Dah buka? Okey. Dah okey. Kalau kita tengok surah Al-Insan ayat pertama kita go through ayat pertama je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia akan satu masa yang pada ketika itu belum dikenali ataupun belum ada untuk dikenal. Apa maksud ayat ni? Allah kata, bukankah telah berlalu pada manusia itu satu ketika pada masa sedangkan ia menjadi suatu benda yang tidak dikenali lagi. Apa maksud ayat ni? Bila Allah kata dalam ayat ni. Manusia masa tu tak dapat disebut lagi. Okey, apa maksud tak dapat disebut Macam lagi? dapat describe. Tak dapat Tak boleh nak describe? describe lagi manusia ni macam mana. Okey, betul. Kalau secara mudahnya betul macam tu kan. Sebab kita dekat ayat ni kan Allah tengah nak ajak semua manusia tentang tak ingat ke dulu kau ni pernah menjadi satu benda yang orang tak kenal, orang tak dapat sebut. Selalunya bila kita nak sebut something, kita dah tahu tu apa. Contohnya bila akak cakap, ni apa? Ni apa? Yang akak pegang ni apa? Madam. Yang awak tengah pegang ni apa? Okey, kalau yang awak tengah pegang ni apa? Buku Al-Quran. Maksudnya bila kita nak cakap something, kita mesti tahu benda tu. Ataupun kalau lah kita nak cakap, ini apa? At least benda tu dah ada bentuk, betul tak? Walaupun kita tak tahulah macam, benda kau masak ni. At least kita nampak benda tu dah ada bentuk dan dah ada fizikalnya. Tapi bila Allah kata, dulu ingat tak dulu pernah datang pada engkau ni satu masa yang kau ni tak dapat dikenal tu maksudnya manusia ni secara mudahnya cakap kau ni tak ada lagi lah time tu. So dekat ayat ni kan, kenapa akan nak kaitkan ayat ni dengan surah Al-Fatihah part 1? Sebab akan nak ajak korang untuk renung balik sebenarnya semua alam ni diciptakan untuk apa. Baik kan kalau ikutkanlah Allah ni ciptakan manusia dulu ke alam dulu? Masa tu Allah ciptakan dulu? Allah ciptakan Nabi Adam dulu ke dunia ni dulu? Alam. Kenapa Allah ciptakan alam dulu? Sedangkan Allah kata alam ni untuk manusia. Allah ciptakan dulu. Apa dia Nina? Apa Dina kata dengar tadi? Ya, ayat tu related lah dengan situation tu related lah dengan ayat. Dengan ayat? Allah ciptakan alam ni dulu, dunia ni dulu. Okey. Awak cakap Allah ciptakan alam ni dulu baru manusia, betul tak? Dia related lah dengan ayat 1 surah Al-Insan. Betul. So bila kita fikir balik kan, Allah ciptakan bintang, Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan cakrawala engkau angkasa, Allah ciptakan bumi dulu, ciptakan langit dulu, ciptakan syurga, neraka, malaikat, jin, semua Allah ciptakan dulu. Barulah last sekali Allah ciptakan manusia. Bila Allah ciptakan Nabi Adam AS kan. So sekarang ni akak tanya kenapa Allah nak ciptakan semua benda dulu? Baru manusia, kenapa tak manusia cipta dulu baru semua benda? Sebab bukankah Allah kata Allah ciptakan semua benda dekat dunia ni, dekat alam ni untuk manusia? Sebab apa? Kenapa awak rasa Allah sediakan semua benda dia? Sebab manusia perlukan semua benda tu. Untuk apa?
Awak rasa untuk apa semua manusia perlukan semua Manusia benda ni? perlukan benda tu, semua benda tu. So, Mhm. Allah ciptakan benda tu, preparekan semua benda tu supaya kehidupan manusia tu nanti akan jadi lancar. Yes. Kiranya kan sebenarnya Kalau Allah Allah ciptakan cipta manusia dulu macam mana? Tak ada alam, tak boleh nak. maksudnya tak function lah manusia tu pun. Nak buat sujud hidup pun tak boleh sebab alam tak ada. So nampak tak betapa hebat dan betapa sayangnya, betapa besar cinta Allah pada manusia, pada kita yang kerdil dan kekuman ni, sampai ke Allah ciptakan semua alam ni dulu. Allah ciptakan bintang, sebesar-besar bintang sampai sekecil-kecil mikroorganisma ataupun organel dalam sel awak tu. Allah ciptakan semua benda dulu, dah prepare dulu. Dan walaupun kita ni tak dilahirkan lagi, Allah dah tulis dah kehidupan kita macam mana. Kita punya happy, kita punya gembira, kita punya sedih. Semua Allah dah sediakan dulu, barulah keluarlah seketul Naili. Barulah keluar seketul Nina, seketul Zainab, seketul Tihani dekat bumi. So sangat wajar lah ayat 1 sampai 4 ni untuk kita banyak-banyakkan macam mana semua kalau kita tengok ayat pertama, ayat 1 sampai 4 Al-Fatihah ni semua tentang Allah, semua tentang betapa hebat dan syukurnya kita ni kepada Allah. So itulah yang kalau nak kata ringkasnya lah. Kenapa Allah susah ciptakan semua benda dan kena renung balik macam mana penciptaan manusia dan penciptaan seluruh kehidupan ke alam ni, barulah kita dapat appreciate macam mana kekuasaan Allah ni atas kita. Okay, so lepas kita semua dah tahu dan dah faham tentang macam mana detailnya kekuasaan Allah terhadap kita ni, terhadap seluruh isi bumi dan juga seluruh isi akhirat, maka sebagai hamba Allah, apa reaction kita? Lepas kita dah faham dan dah tahu dan dah terkesima dengan semua kekuasaan Allah, apa reaction kita sebagai hamba Allah yang beriman? Bersyukur. Yes, kita akan bersyukur dan kita akan tunduk. Kita akan automatically tunduk kepada Allah yang Maha Agung ataupun Al-Qahar. Al-Qahar tu Allah yang Maha menundukkan. So that's why lah, okay. So that's why lah dalam ayat 5, dalam ayat 1 sampai 4 ni semuanya cerita tentang siapa tu Allah. Kan macam mana Allah ni menguasai semua manusia dan makhluk. Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang selalu mencintai, berbelas kasih, penguasa, pemilik dan raja hari pembalasan. Bukan saja pada alam dunia tapi juga pada alam akhirat. Semuanya tentang Allah kan. So that's why lah bila kita masuk di dalam ayat 5, siapa watak baru yang Allah perkenalkan dalam ayat ni? Manusia. Yes, manusia ataupun kita. Kalau kita tengok ayat tu terus Allah kata dalam, Allah tak guna perkataan manusia pun. Allah terus gunakan, jadikan ayat ni seolah kita yang tengah bercakap pada Allah kan. Hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. So maksudnya, ni kalau kita akan konteks ayat ni, seolah kita ni dah tertunduk, dah tersujud dan terus submit pada Allah. Ya Allah, engkau je lah yang kami sembah dan engkau je lah kami minta pertolongan. So pada tahap inilah submission kita pada Allah sepatutnya bila kita capai ayat 5. So kita dah start untuk bercakap dan meminta dengan Allah kan. Sebab lepas dah dengar semuanya pasal Allah, dekat ayat 1 sampai 4, so kita dengan automatiknya akan tunduk dan akan datang kepada Allah dan mencari Allah. Seolah kita ni mengatakan kami tahu dan kami kenal siapa engkau dan kami ready untuk menjadi hamba-Mu yang sebenar-benarnya. So kat sini ayat 5 ni kira total submission lah sepatutnya kita jadi. Kalau kita betul-betul memahami surah Al-Fatihah. So that's why lah surah Al-Fatihah ni banyak kali kita sebut. Sebab apa? Sebab dia lah permulaan kepada, bukan permulaan lah, dia macam sort of doa untuk kita minta tolong dan minta hidayah. Nanti bila kita dah end surah Al-Fatihah lagi, nanti nak faham kan kenapa. Okay. Dan bila kita cakap kita nak jadi hamba Allah kan, kepada engkau sajalah kami beribadah, apa maksud dia? Apa beza hamba dan juga pekerja? Akak tanya tu nak, apa beza hamba dan juga apa beza pekerja? Kedua-dua ni hamba dengan pekerja ni sama je? Ataupun lain? Ada beza tak? Lain sangat. Lain sangat? Okay, apa yang lain? Kalau kita sebagai pekerja kan kita buat something tu dengan bersusah payah untuk kita dapatkan something ini. Kalau kita pekerja? Gaji lah. Okay. Kalau kita hamba?
kalau kita hamba ni, kita buat everything, beribadat kepada Allah tu kena dengan rasa ikhlas dan penuh pengharapan yang hanya Allah yang boleh bagi everything kat kita. Okay, betul-betul. Okay, betul sangat apa yang Nina cakap kan. So kalau Kak ceritakan beza secara ringkas lah, beza hamba dengan pekerja ni. Pekerja ni, dia ada masa dia. Macam kita, kalau Antuna sekarang, contoh Antuna sekarang semua student kan. Antuna nak jadi student bila? Bila Antuna nak jadi student? Ataupun bergelar student? Waktu kelas tu. Waktu kelas, waktu masuk universiti. Lepas tu bila Antuna dah semua dah kerja, dah masuk office, adakah Antuna dikira sebagai student juga? Sila tak kan, pekerjaan Antuna dah tukar jadi office worker ataupun jadi doktor ke, tak kisahlah. Ikutlah profession masing-masing. So pekerjaan tu akan berubah dan bertukar ikut masa dan situasi. Dan pekerjaan ni juga dia tidak sepanjang hari, dia tidak 24 jam sehari. Kalau hamba, beza hamba dengan pekerja, hamba ni kena 24 jam sehari. Dia, sebab itulah hamba dengan orang gaji lain. Kalau hamba ni dah lah dia tak ada gaji. Hamba tak ada gaji tau. Hamba tak ada gaji dan dia punya masa bekerja tu 24 jam sehari. Contohlah kalau Bilal kan hamba kepada siapa? Muawiyah. Muawiyah. So contohlah bila Muawiyah ajak panggil Bilal. Time tu dah pukul berapa? Pukul 3 pagi kot. Bilal kena datang. Tolong buatkan aku ni. Apa saja Muawiyah cakap Bilal kena buat. Sebab apa? Sebab dia hamba ketika itulah. Sebelum datang Islam. Okay. Tapi kalau kita ni pekerja, kalau kita pekerja dan bekerja bawah bos kita. Bos kita WhatsApp kita pukul 3 pagi. Dan ni tolong saya hantarkan yang ni, awak nak balas tak awak rasa? Awak nak balas tak chat awak? Mestilah tak macam, come on, this is not my office work. So saya akan balas esok pagi lah bos. Kita akan macam, sebab kita ada waktu bekerja kita tapi tidak hamba. Terus sekarang ni, bila kita dalam ayat 5 kita cakap kita nak apa? Iyyaka na'bud. Maksudnya kami, hanya kepada engkau sajalah kami ni nak sembah. Hanya kepada engkau lah kami nak jadi hamba. So macam mana sifat kita pada Allah kalau kita nak jadi hamba Allah? Kenalah 24 jam sehari, setiap masa always ikut perintah Tuhan dia. Dan Tuhan kita adalah Allah. Tanpa satu batahan pun. So contohlah kalau Allah cakap solat 5 waktu, kita pun kena dan wajib solat 5 waktu. Puasa sebulan penuh, kecuali kita period. Faham tak? Maksudnya setiap arahan Allah kena buat. Kalau Allah suruh bertakwa, kena bertakwa, kena cari takwa. Allah suruh jaga lisan, jaga hati, kena buat semua tu. Jaga ikhtilat, kena buat semua tu. Tanpa bantahan. Tak boleh cakap, Allah kenapa? Sebab kita adalah hamba. Okay, next soalan. Kalau kita, kenapa kita kena jadi hamba kepada Allah? Macam Zan nak kata tadi, soalan akidah ni. Kenapa kita kena beriman kepada Allah je? Sebab Allah yang providekan semua benda kepada kita. Yes. Ada tak tuan lain yang boleh? Benda untuk kita. Ada tak tuan lain ataupun someone else yang boleh provide macam mana Allah provide pada kita? Tak ada. So wajarlah untuk kita totally submit, memberikan sepenuh kesetiaan kita kepada Allah SWT sahaja dan tidak pada benda lain. So dekat ayat 5 ni dia nak correctkan balik, dia nak betulkan balik kita punya perhambaan. Sebab dunia sekarang, awak tengoklah social media ke ataupun kalau kawan Antuna tak kisah masyarakat lah sekarang ni, masyarakat dunia sekarang ni, dekat mana diorang letak perhambaan diorang? Ada yang letak di duit, ada yang letak di manusia, di bos, di kerja, ada study. Faham tak? Sebab apa? Sebab diorang submit sangat, tenggelam sangat macam mana memberikan penuh-penuhnya kepada benda tu. Tetapi tidak kepada Allah. Sebab itulah bila datang pada Allah berkira-kira. Berkira-kira macam mana aku nak bagi ni sedangkan aku punya ni tak siap lagi. Faham tak? Itulah bermaksud kita telah salah meletakkan perhambaan kita. Dan soal Al-Fatihah ni, ayat 5 ni sangat penting.
Sebenarnya nak betulkan balik kita punya akidah, kita punya iman kan. So ni asas dia lah. So kalau kita salah letak iman kita, maka bukan takut kan cakap bukan Islam lah kita, tapi lebih kurang lah macam tu kan, sebab kita dah salah letak iman kita. Okay. Tapi situ dapat tak? Dapat. Garang sikit kan akak hari ni, Masya Allah. Okay ke? Okey. Okay Jen, okay. Dan agak sambung kan. Dan sebab apa kita kena beriman kepada Allah saja? Kenapa kita kena beribadah kepada Allah saja? Kenapa kita kena submit kepada Allah saja? Sebab hanya kepada Allah je lah yang kita semua memohon pertolongan. That's why ayat 5 ni, iyyaka na'budu wa dan iyyaka nasta'in. Pada kamulah saja kami beribadah dan kepada kamu je lah kami memohon pertolongan. Sebab Allah je yang mampu menghilangkan semua masalah kita. Awak tulis kan, tak tahulah malah tu kau dah lepas ke belum kan. Tapi kalau lah, tak kisahlah kan. Awak tulis je lah kan, segala masalah awak kan. Tulislah segala yang kecil-kecil benda sampai sebesar benda awak tulis kan, semua masalah awak. Dan cuba awak tengok semua masalah awak tu siapa je yang boleh settlekan. Dan jawapan kepada semuanya, kalau lah awak tulis, okay, mak saya boleh settlekan ini, last kali mesti Allah boleh settlekan. Allah je yang mampu. Kalau lah Allah tak bagi settlekan, maka masalah tak settle. Faham tak? Sebab Allah je yang berkuasa atas semua benda kan. So kiranya pendek cerita nak cakap Allah je yang mampu hilangkan dan mendatangkan semua masalah yang kita tengah ada sekarang. So kita pun berdoa lah dalam surah Al-Fatihah ni dengan mengatakan kepada Engkau sahaja kami beribadah dan kepada Engkau je kami mohon pertolongan. Sebab kan nak lawan benda-benda jahat ataupun benda-benda yang bukan Islam atau benda-benda yang tak baik yang ada dalam diri kita, yang ada kat sekeliling, kemaksiatan ke, kemungkaran ke ataupun godaan syaitan ke, nafsu yang jahat ke, nak melawan semua-semua ni dan nak jaga diri daripada tergelincir daripada jalan Allah dalam diri dan kehidupan kita ni sangat-sangat susah kan. Nak jaga ataupun nak jaga diri untuk menjadi hamba Allah 24 jam ni pun sangatlah susah. That's why lah dengan sesungguh-sungguhnya kita berdoa kepada Engkau je kami mohon pertolongan. Iyyaka nasta'in. Tapi first kita kena buat apa? So kat sini Allah tengah ajar satu cara kan. Kepada Engkau saja kami beribadah, datang dulu. Barulah datang kepada Engkau je kami memohon pertolongan. So first thing first yang kita kena buat ialah kena reset balik hati kita, kena reset balik niat kita, reset balik iman kita so that kita dapat menumpukan semua ibadah kita, segala perbuatan kita dan seluruh kehidupan kita hanyalah untuk Allah sahaja. Itu yang menjadi hamba tu. 24 jam sehari dan tidak membantah kan. Manusia ni suka rebel. Kalau bos suruh bagi kerja, aduh kenapalah bos suka bagi benda ni dulu. Sebab memang sifat manusia rebel kan. Tapi kalau Allah datang je, tak boleh kan. Tak boleh rebel apa saja yang Allah cakap. Sebab apa? Sebab Allah lah Tuhan kita dan kita hamba dia kan. Dan sebaik-baik Tuhan adalah, bukan sebaik-baik Tuhan, Tuhan ada satu je. Sebaik-baik Tuhan ataupun sebaik-baik, tak ada benda lah yang boleh disembah kecuali Allah sebab Allah lah yang terbaik. So that's why lah kena memberikan sepenuh-penuh hati dan juga iman kita kepada Allah saja kan. Sebab lepas tu kita nak minta tolong kepada Allah. So bila nak minta tolong kepada Allah ni macam-macam. And Naili, yang Kak tanya awak, kalaulah awak boleh berdoa sekarang, awak nak minta tolong apa kat Allah? Bagi satu lah, aku tahu tak lagi awak panjang, bagi satu je. Kesihatan kot. Kesihatan, insyaAllah, amin. Kau Nina, awak nak minta tolong apa kat Allah? Sekarang ni nak suruh semua orang senyap tak payah main mercu, bising. Awak tengah bising ke sekarang? Masya Allah. Amin. Semoga Allah padamkan api-api diorang kan, insyaAllah. Betul-betul. Semalam pun bising juga rumah Kak. Kalau Zainab, awak nak minta tolong apa kat Allah? Ada ke Zainab tu? Tak apa, kita teruskan kan. Kalau akak kan, banyaklah benda. Akak sure korang pun mesti banyak gila. Astaghfirullahaladzim, jangan ikut banyak sangat benda yang nak minta tolong Allah kan.
Dan salah satunya akak nak minta husnul khotimah lah. Husnul khotimah, masuk syurga, hilang azab, semua benda lah kan. Dan paling-paling penting dapat kefahaman dalam ad-din. Amin. So banyak benda kita nak minta tolong kat Allah ni. Nak minta tolong Allah jaga iman kita, macam mana nak jadi hamba yang Allah sayang, nak jaga family kita, nak jaga study kita, jaga kerja kita, rezeki kita, emosi kita, kawan-kawan kita, masa kita, study kita, universiti, kerja. Kalau akak kerja akak, master akak, so macam mana nak uruskan kehidupan, macam mana pengakhiran kita, akhirat kita. Semua benda kita nak minta Allah jagakan. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak jaga semua benda. Makan kita esok pun kita tak tahu tak tahu kat mana kan, faham tak? Tak tahu rezeki kita kat mana. Even makan kejap lagi ataupun makan esok. Ni apatah lagi kehidupan kita yang semua sampailah kita mati kan. So kita ni in desperate ni kan, sangatlah memerlukan pertolongan Allah dalam semua benda, dalam semua urusan dunia dan juga semua urusan akhirat kita. That's why lah, hanya kepada engkau sajalah, kepada Allah je lah, kami ni memohon pertolongan. Tapi sebelum tu kenapa? Kena datang iman dulu. Iman kena datang dulu. Kena percaya dulu pada Allah, barulah Allah tolong. Sebab apa tadi? Ar-Rahman Ar-Rahimin. Sebab Ar-Rahman ya Allah memberi semua kasih sayang dia kepada semua makhluk. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim ya Allah hanya spesifik bagi kepada orang-orang yang beriman. Okay? So kalau lah kan kepada Allah je Tuhan yang kita sembah, yang kita pohon pertolongan, segala bentuk pertolongan, maka kalau kita ni terlepas diri, terlepas ikatan kita daripada kebergantungan kita kepada semua makhluk yang lain dan hanya meletakkan kebergantungan kita kepada Allah, maka awak rasa apa state hati awak ketika itu? Bebaslah kan? Bebaslah hati manusia tu daripada segala ikatan dan juga segala perhambaan kepada makhluk-makhluk lain. Sebab makhluk lain dah lah tak kekal. Biasa kadang-kadang tak dapat tolong kita kan. Kita dah harap kawan-kawan kita pagar makan padi kan. Betul kan? So hanya Allah je yang kita boleh harapkan dan hanya Allah je yang memang nak jaga kita. Sebab apa? Sebab Allah dah sediakan bukti dia. Allah dah sediakan semua alam ni sebelum kita lahir. Nak cakap betapa happy-nya lah kan. Kalau senang cakap, nak cakap betapa happy-nya Allah nak menciptakan kita ni supaya bila kita keluar je duduk kat dunia ni dapat buat tujuan hidup kita. Tapi sebelum tu Allah sediakan bintang, coklat, masuk coklat tiba. Coklat, bunga-bunga yang banyak, tumbuhan, makanan yang sedap, air terjun yang cantik, semua ni Allah sediakan untuk Nina, untuk Naili, untuk Zainab. Buat tujuan hidup. So kalau tak bersyukur lagi, itu yang datang ayat 7 lagi. Lihatlah sekalian. Okay. So kita pergi kepada ayat 6. Tak laju kan? Akak memang plan nak habis cepatlah sebab tak nak korang ngantuk dan kesian. Kita pergi ayat 6 kan. Ayat 6 cakap apa? Auzubillahiminasyaitanirrajim. Siratal ladzina Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Tadi kan dekat ayat 5 kan kita cakap apa? Kita cakap kepada engkau je lah kami mohon pertolongan. So bila cakap pertolongan ni Allah tak spesifikkan dekat ayat 5 tu pertolongan jenis apa. So dekat ayat 6 ni Allah tengah cakap yang sebenarnya apa benda jenis pertolongan yang sebenarnya manusia ni paling perlukan. Macam tadi kita tanya kan, Naili nak kesihatan, Nina nak semua orang bertiba yang mercun. Macam itulah, kalau akak nak macam ni. Tapi sebenarnya bila itu pertolongan yang kita memang akan minta pada Allah dan Allah akan bagi kan, akan tolong. Tapi bila datang ayat 6, Allah tengah cerita sebenarnya apa benda yang korang minta ni, kalau kita nak simpulkan, sebenarnya satu benda je yang korang tengah nak minta pada aku. Iaitu apa? Satu benda. Apa dia? Siratal mustaqim. Okay. Betul. Tapi apa benda siratal mustaqim tu kan? Bila kita minta tolong pada Allah, kita ni sebenarnya tengah minta apa dari Allah kan? Adakah kita ni nak minta magic untuk settlekan semua masalah kita? Ya Allah, turunkanlah magic kepada aku supaya dapat settlekan semua masalah aku dengan satu ayunan tongkat macam tu ke? Tidak kan?
Sebenarnya Allah tengah nak bagi apa? Allah tengah nak bagi benda yang manusia paling perlukan, iaitu petunjuk. Ihdinan. Tunjukilah kami. Ihdinan. Guidance, petunjuk. Guide us to the straight path kan. So petunjuk yang macam mana? Pelik tak kalau akan cakap korang perlukan petunjuk? Pelik tak? Kenapa tak pelik? Sebab untuk kita hidup kita perlukan something sebagai reference. Betul. Nak masak pun perlukan resepi kan? Kau tadi akak masak dengan mak akak, Khairul Amin je lah keluar kan? Ke Cik Nom? Semalam Cik Nom. Esoknya Khairul Amin, macam tu lah 2 orang ni je kan? Maksudnya pendek kata manusia ni sangat perlukan petunjuk. Dan kalau lah awak tanya orang luar kan kat tepi jalan, bro, kau nak petunjuk tak? Mesti bro tu macam, apa hal petunjuk ke mana? Pelik kan? So dalam ayat 6 ni Allah tengah cakap petunjuk apa? Iaitu tunjukilah petunjuk ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. So bila dalam ayat 5 tadi kita dah janji nak jadi hamba Allah. So sekarang, ya Allah, tolonglah aku, ajarilah aku macam mana nak jadi hamba-Mu yang sebenar-benarnya. Guidance. Ataupun kalau guidance ni boleh datang dalam macam-macam bentuk lah. Ilham ke, kefahaman ke, ilmu ke, ataupun pertolongan orang-orang yang beriman sekeliling kita. Sebab dulu kita pernah berada dalam satu kegelapan hidup kan. Dulu tak faham Al-Quran, tak faham Islam ni apa. Kita pernah kan berada di state yang macam tu. Macam dalam ayat Al-Insan tadi kan, kita pernah berada di state yang kita ni tak dapat disebut pun. Dan Allah ajar kita, bila kita baby, Allah ajar kita macam nak bercakap, macam nak minta susu. Mesti bila kita besar sikit, Allah ajar kita macam nak pergi sekolah, faham tak? Semua tu sebenarnya Allah yang ajar. Benda yang awak ingat mak awak ajar, ayah awak ajar, cikgu awak ajar, sebenarnya Allah je yang memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengajarkan kita. Si petunjuk tu datang lagi. Dan macam mana this world works pun, macam mana dunia ni bergerak pun adalah atas petunjuk kan. Ataupun kita nak cakap sunnatullah lah. Tapi kalau datang pada kita, itu adalah petunjuk, guidance, ataupun bahasa Arabnya hidayah lah. Simple kan? So hari-hari kita minta hidayah kan? So inilah hidayah yang kita nak minta ni. Itu hidayah untuk kita menuju ke jalan yang lurus. So inilah sebenarnya benda pertolongan atau bantuan terbesar yang Allah boleh bagi pada kita. Iaitu petunjuk yang akan selesaikan, yang akan sertakan semua masalah kita. Kalau tak ada petunjuk, kita stuck kan. Kalau tak ada petunjuk, kita akan masih berada dalam kegelapan. Kita masih dalam keadaan yang tak tahu, yang tak faham. So itulah petunjuk kan. Petunjuk yang paling penting kan. So kita pergi next part kan. Ihdina siratan. Siratan. Sirat tu apa maksud dia? Sirat. Apa maksud sirat? Jalan. Sirat ni dia bukan sahaja jalan, tapi dia adalah jalan yang lurus. Jalan ni sifat dia memang lurus. Kalau cakap sirat lah. Kalau jalan biasa tashrin ni ke tak ingat lah. Aku tak ingat, tapi ada satu lagi lah perkataan untuk jalan. Tapi kalau sirat ni, tahu ke Nina? Jalan lagi satu, perkataan jalan. Dia start daripada ta. Tashrik? Bukan. Tak ingat lah. Nanti akak beritahu lah tu kalau akak ingat. Ada satu yang biasa kita guna tariqah. Dalam alamat tu kan. Tapi akak tak ingat jalan tu. Tapi kalau sirat ni bermaksud jalan yang lurus. Memang sifat dia lurus macam highway. Kalau kita pergi naik highway, dia lurus lah. Bukan lurus, maksudnya lurus yang kita nampak destinasi mana kita nak pergi. Tak ada belok-belok, tak ada belok-belok kan. Tak ada belok-belok, tak ada simpang. So bila jalan tu lurus, bila kita atas jalan yang lurus, lebih senang untuk kita tengok destinasi kita ataupun ke mana arah kita nak pergi, betul tak? Sebab jalan tu lurus dan memang straight. Macam okay, aku nak pergi sana. Straight je, kau akan sampai lah. Itulah jalan yang lurus kan. Itulah sirat ni. So bila sirat ni, kita tak akan confuse lah. Kita akan confuse mana nak pergi. Sebab dia tak ada belok-belok. Dia memang tak ada simpang. Dia memang lurus belaka kan.
So kalau kita berada atas jalan tu, senang nak tengok arah mana kita nak pergi dan kita tak akan confuse. So, jalan menuju Allah ni adalah satu jalan yang straightforward, tak confused dan tak complicated. Faham? So, kalaulah kita ni stay atas jalan yang lurus ni, insya-Allah sampailah kita kepada Allah. Sebab senang sangat jalan ni. Sebab jalan tu lurus dan nampak Allah kat ujung tu, macam tu. Itulah sirat. So, bila jalan ni sangat-sangat clear, sangat-sangat saya sangat straight lah untuk tahu kat mana destinasi kita. Bila mana ada manusia yang terkeluar daripada jalan ni, yang keluar daripada jalan ni, bukanlah sebab diorang ni confused. Bila ada orang keluar daripada jalan ni, jalan lurus ni, bukan sebab diorang confused. Bukan diorang sebab, masa tu simpang ni termasuk simpang ke lain ke tak kan. Diorang keluar daripada jalan yang lurus ni adalah kerana ada benda yang menarik diorang untuk keluar daripada jalan lurus ni. Dan dia dengan sukanya nak keluar sendiri daripada jalan yang lurus ni. Itulah maksud sirat. Dan itulah jalan menuju Allah kan. Betul bila Allah kata ihdinas sirain. Pelik, kenapa Allah kata, kenapa kita minta lagi petunjuk dari Allah untuk melalui jalan sirat ni, jalan yang lurus ni. Sedangkan sirat ni mudah nak jalan, mudah nak nampak kat mana destinasi dia. Tapi Allah masih kata, suruh kita minta lagi petunjuk. So kita pergi ke next one. Ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud mustaqim? Apa maksud mustaqim? Tahu tak? Kalau dalam Al-Quran cakap apa mustaqim tu? Yang lurus. Yang lurus Tapi sirat pun jalan yang lurus. Mustaqim pun bermaksud lurus. So kenapa Allah guna jalan yang lurus-lurus? Kenapa Allah guna 2 kali perkataan lurus? Pelik tak? Nak Sebab menunjukkan yang jalan tu adalah jalan yang paling benar, yang hak. Insya-Allah. Okey, betul-betul. Boleh. Okay, maksud mustaqim ni betul jalan lurus, tapi dia punya root word kepada mustaqim ni datang daripada qama, perkataan qama. Kalau nak cakap kum lah kum. Apa maksud kum? Kum tu bermaksud berdiri. Kum. Dirilah kau kan, kum. Macam dalam surah Muzammil kan, ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir. Salah. Ya ayyuhal muzammil Laila illa qalila, tak ingat lah. Tapi kum tu berdiri. So berdiri ni, bila kita berdiri macam mana? Awak berdiri sengit ke? Kau awak berdiri ke belakang? Awak berdiri macam mana? Mestilah awak berdiri tegak lurus ke atas kan? Dirilah diri. Awak tak diri sengit. Awak tak diri tepi-tepi. Awak tak diri ke belakang. Buat macam ni, buat macam rainbow lah. Tak kan? Kalau awak berdiri je, kum je mesti berdiri ke atas. So bermaksudnya mustaqim ni ataupun qama, perkataan word untuk mustaqim ni bermaksud jalan yang lurus menuju ke atas. So bila Allah cakap ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan ke atas menuju engkau. Faham tak? So itulah maksud ayat 6 ni. Kita sebenarnya tengah meminta petunjuk ataupun guidance daripada Allah untuk kita ni berjalan atas jalan yang lurus dan yang menuju ke atas, menuju kepada engkau ya Allah. Tidak pada benda yang lain. Okay? So bila kita tengah menuju ke atas dan kepada Allah, sebenarnya kita ni tengah minta untuk meninggalkan segala kerendahan dan segala kehinaan dunia yang ada kat bawah ni. Dan kita tengah nak menuju Allah. Nak meninggikan darjat kita di sisi Allah dengan meninggalkan segala benda-benda hina yang buruk yang ada kat atas dunia ni. Maksudnya level orang mukmin ataupun level Muslim ni dah tak boleh selevel dengan dunia. Level dia patut kat syurga tu. So itulah dia ihdinas siratal mustaqim. Kita nak tinggalkan segala keduniaan yang hina, yang bersifat materialistik, bersifat egois, semua benda yang menjadikan seseorang tu hina lah. Hina tu apa? Maksudnya hina ni datang bila kita ni tidak mengembalikan semuanya pada Allah. Maksudnya kita menggunakan dunia ni
gunakan dunia je lah, tapi tidak mengembalikan everything back to Allah balik kan. Itu yang kalau kita bekerja, kita nak gaji, dan untuk apa gaji tu? Untuk enjoy, YOLO kan, you only live once. Tapi tidak mengembalikan kepada Allah dan tidak sediakan preparation untuk akhirat, maka hinalah tu. Takut bila kita mati nanti tak ada bekalan. Padahal dunia ni sekejap je hidupnya. Akhirat tu hidup yang selama-lamanya kan. So that's why lah kita tengah meminta petunjuk kepada Allah untuk kita ni, untuk Allah tunjukkan kita ni jalan yang lurus menuju kepada engkau saja. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, sebab dalam jalan nak menuju ke atas kan. Contohlah sekejap, akak Nina hilang pula. Sekejap Akak call Nina je tau. Kesian dia. Nina, okey ke? Okay. Just connection. Wi-Fi problem. Oh lah. So nak akak call ke apa? Boleh je? Boleh. Okay. Okay lah. Okay, awak dengar je suara akak? Okay. Okay, akak sambung Okay, so dalam kita nak menuju kepada Allah nak menuju ke atas, awak bayangkan secara ni akak cakap secara mudah lah, bahasa mudah kan. Dalam kita nak menuju ke atas, contoh nak pergi ke angkasa kan. Ke atas kan, angkasa, gravity akan terus menarik kita sebab kita nak menuju ke atas ni, nak keluar daripada dunia. So gravity pastilah akan terus menarik kita, betul tak? So nak cakap cerita ni, nak mudahnya lah, jalan untuk menuju kepada Allah ni adalah satu jalan yang penuh dengan tentangan. Tentangan? Betul. Penuh jalan yang penuh dengan kesusahan dan juga kepayahan. Sebab apa? Sebab akan ada selalu gravity menarik-narik kita. So apa bentuk gravity yang akan selalu menarik kita ni? Awak rasa apa? Nina, awak rasa apa? Gravity macam mana? Kejahilan, kejahatan. Kejahilan? Benda yang maksudkan graviti yang menarik ke daripada jalan yang lurus tu kan? Yang menuju kepada Allah ni. Apa benda yang akan selalu tarik kita? Kejahilan yang benda-benda dunia. Benda dunia. Naili? Awak rasa apa yang akan selalu narik kita? Nikmat-nikmat yang ada kat dunia. Nikmat-nikmat yang ada kat dunia. Masya Allah, betul. So betul lah apa yang Antina dua cakap kan. So gravity yang akan selalu menarik kita ni contohnya macam itulah ni lah kita, nikmat lah, kejahilan kita lah, ataupun orang-orang yang jahat yang ada kat dunia ni, orang yang tak faham, ataupun kesenangan dunia. Sebab kita ni tak pernah susah kan, seronok sangat dunia ni, kita nak tinggalkan dunia kan. Susah untuk kita tinggalkan dunia, lepaskan ikatan kepada dunia dan menuju kepada Allah kan. So itulah gravity yang akan selalu menarik kita dan menghalang kita untuk terus menuju kepada Allah. So tentangan daripada dunia ni akan sentiasa dah tarik-tarik kita untuk kita jatuh bawah balik kan. So untuk itu pun kita ni meminta petunjuk daripada Allah untuk tolong kita struggle, berjuang dalam melawan sifat-sifat keduniaan ni. So that's why lah dalam 5-6 ni sangat besar lah maksud dia. Dan kena hayati betul-betul sebab dia punya makna dia sangat deep kan. Dan that's why lah bila kita baca banyak kali soal Fatihah ni. Even nak start sesi QC pun kita baca Al-Fatihah. Nak solat, dalam solat pun baca Al-Fatihah. Sebelum doa pun baca Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab nak selalu minta hidayah daripada Allah. Selalu nak minta guidance daripada Allah. Dan guidance ni sangat-sangatlah mahal sampai kita kena minta kepada Allah in between rakaat. Bukan in between solat pun. Apa Nina? Tak ada, okey. Faham tak? Maksudnya hidayah ni sangat mahal dan Allah akan bagi kepada hamba-hamba dia yang benar je. Yang Allah rasa nak bagi dan Allah bagi.
Dan soalan kita ni kena minta kan, kena selalu minta so that Allah ni bagi hidayah pada kita. Sebab kalau lah tak ada hidayah dalam hidup kita, kita akan lost, automatically lost. Macam awak dekat gurun seorang-seorang, awak lost lah, tak tahu nak jalan ke mana, awak tak ada petunjuk, tak ada signboard ke nak pergi mana, lost. Kompas rosak. Ha? Okay ke? Dina dengar suara kak? Dengar. Okay, Nailis dengar tak suara kak? Dengar. So akak buka earphone. Okay, so kita pergi kepada ayat 7. Ayat 5, 6 faham? Sampai situ faham? Alhamdulillah. Okay, kita pergi ayat 7 kan. Iaitu, ni Allah spesifikkan lagi jalan apa yang kita nak pergi ni. Faham tak? So iaitu jalan siratal lazina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang dimurkai atas mereka dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Okay, kita pergi ayat pertama. So dekat ayat ke-7 ni Allah bahagikan 3 jenis jalan. Sebenarnya Allah bahagikan 3 jenis orang lah, 3 jenis golongan. Apa tu Nina tak nampak pula. Allah bahagikan 3 jenis golongan orang-orang yang tengah berjalan. Okay, 1 iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Yang kedua, jalan orang yang murka, yang dimurkai. Dan yang ketiga, jalan orang yang sesat. So kita pergi kepada orang yang pertama, golongan yang pertama. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka tu? Siapa alaihim yang Allah cerita dalam ayat ni? Tak dengar Nina? Orang yang menyembah Allah Okay. Nina cakap orang-orang yang menyembah Allah dan selalu meminta pertolongan atau petunjuk ke atas jalan lurus. Betul-betul. So dalam ayat 7 ni Allah tengah cerita jalan, ada 1 jalan yang benar dan 2 jalan yang tak benar ataupun jalan yang buruk lah, yang batil. So 1 je jalan yang patut kita berada, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka ni iaitu orang-orang yang telah melalui jalan lurus ni, siratal mustaqim, dan dah telah graduate daripada jalan ni dan dah masuk pun syurga. Macam tu kita kata. Maksudnya diorang ni adalah orang-orang yang berjaya. Dan siapa orang-orang ni? Siapa mereka ni? Iaitu orang-orang yang Allah ceritakan dalam Quran. So that's why lah bila awak tengok Quran, banyak sangat story-story yang Allah ceritakan pasal kawan-kawan yang terdahulu, pasal sahabat, pasal kehidupan Rasulullah SAW, pasal kehidupan para Nabi, kehidupan orang-orang yang telah berada dan telah berjalan atas jalan yang lurus ni, jalan yang susah ni menuju kepada Allah ni dan telah berjaya. So Allah tengah cakap ni, tengah cakap dengan kita untuk tengok kehidupan diorang ni, tengok jalan-jalan yang telah diorang lalui dalam kehidupan diorang. So that's why Allah kata iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Itu satu kan. Satu lagi iaitu jalan orang-orang yang beri nikmat ni dengan kata lain, jalan yang Allah telah mudahkan pada kita. Sebagai Kak cakap tadi, siratal mustaqim, jalan nak menuju Allah ni dia sangat susah kan. Nak kena lawan nafsu, nak kena lawan syaitan sekeliling kita, nak lawan orang yang jahat sekeliling kita, banyak benda nak kena berjuang ni. So ya Allah, tolonglah mudahkan. Tolonglah beri nikmat kepada aku untuk mudahkan perjalanan aku ni. Itulah maksud yang lain kepada ayat ni kan. Sebab kalau Allah tak mudahkan, susah untuk kita buat seorang-seorang. So kena juga Allah bersama-sama dengan kita. Macam tu. Dan kena juga Allah memberikan kita rasa kemanisan dalam jalan ni. Sebab memanglah susah datang dulu. Tapi percayalah bila Antuna terus sabar kan. Sabar tu kuat tau. Kuat, teguh berpegang pada jalan Allah, Allah akan datangkan kemanisan dalam iman dalam kehidupan Antuna. Dan kemanisan iman itulah yang sangat-sangat kita nak kerjakan. Dan itulah nikmat, antara nikmat paling best dalam kehidupan kita dekat dunia ni. Sebab dunia ni payah kan, dunia ni susah untuk kita rasa suka, rasa best untuk kalau kita betul-betul nak follow Allah kan. Sebab dunia ni penuh dengan kejahatan kan, penuh dengan sifat-sifat buruk, dengan
gangguan syaitan, so semualah dengan nafsu jahat, benda-benda lara semua best ni. Tapi so kita sebagai hamba Allah ni nak keluar daripada benda-benda lara ni susah. Maka ya Allah berikanlah kepada aku, berikanlah kepada kami kemanisan dalam ibadah, kemanisan dalam iman, so that aku ni dapat melalui jalan yang lurus ni dengan seronok, dengan mudah dan terus berjumpa dengan kau. Macam itulah. That's why dikatakan nikmat. Okay? So dua jalan yang lain kan, iaitu jalan yang tak betul, jalan yang tagut lah, batil, iaitu jalan orang yang dimurkai dan juga jalan orang yang sesat. Kenapa Allah guna perkataan yang dimurkai atas mereka? Sebab dua golongan yang Allah cerita ni, yang dimurkai dan juga yang sesat ni, yang murka ni ialah diorang ni adalah orang-orang yang sengaja keluar daripada jalan yang lurus. Diorang ni bukan keluar daripada jalan yang lurus sebab diorang tak tahu jalan yang lurus ni apa. Tapi diorang tahu dan diorang kenal sangat jalan yang lurus tu apa. Orang dah bagi dah petunjuk banyak-banyak kat diorang ni. Tapi diorang kata tak nak. Aku tak nak petunjuk ni. Aku nak keluar daripada jalan ni. Aku tak suka. Aku tak nak ikut apa yang Allah kata. Itulah jalan orang-orang yang dimurkai. Sebab apa murka? Sebab Allah kata murka ni, bukan Allah kata lah, maksudnya maghdub ni maksudnya kemurkaan yang tak ada limit. Bukan saja Allah yang murka pada diorang, mana manusia lain pun murka pada diorang, marah pada diorang, malaikat pun marah pada diorang, semua orang marah pada diorang. Sebab diorang ni orang yang dah tahu tapi tak nak ikut. Dia macam ketegak. Marah tak kita pada orang yang degil? Marah lah kan, macam kenapa kau degil sangat? Kenapa kau tak nak ikut sangat cakap aku? Macam tu kan. Itulah orang yang macam ni. That's why Allah kata bukan jalan orang yang murka, yang dimurkai atas mereka. Bukan jalan orang yang ni, bukan jalan orang yang tak nak terima hidayah ni, bukan. So selamatkanlah kami daripada jalan orang yang macam ni, tak nak kan. So golongan kedua, mereka yang sesat, bukan pula jalan mereka yang sesat. Kenapa sesat? Sesat sebab diorang ni tak tahu. Diorang tak tahu mana yang benar, tak tahu mana yang salah. So maka sesat lah. Tak ada guidance juga. Contohnya kan, kita nak bagi tahu ni, contohlah ada kawan kakak datang, weh kat mana dia nak pergi KLCC, contohlah dia nak pergi KLCC, dan akak pun cakap kat dia, weh jalan KLCC macam ni, tapi akak tak sempat cakap lagi, dia cakap tak ni. Tak, jangan bagi tahu aku, jangan bagi tahu aku. Sebab aku tak nak rasa bertanggungjawab lah, kena ikut cakap kau macam tu, faham tak? Bermaksud orang yang sesat ni ialah orang yang tak nak terus dengar hidayah sebab diorang tak nak bertanggungjawab atas hidayah tu. Diorang rasa diorang lebih okey untuk tak tahu satu benda, untuk tak faham satu benda daripada diorang buat benda tu. Kenapa kau tak nak belajar Quran weh? Anak lah nanti aku kena ikut cakap Al-Quran. So aku tak payah tahu terus. Macam tu. So itulah orang yang sesat. Orang yang tak nak belajar langsung lah. Tak nak faham langsung pasal agama ni. Itulah orang yang sesat. So dua golongan ni adalah golongan yang sangat-sangat patut kita hindarkan daripada dia lah. Dan kita tak boleh masuk dalam golongan tu. Yang satu je golongan yang kita boleh masuk ialah golongan orang-orang yang Allah beri nikmat. Itu sahaja jalan yang Allah bagi. Faham tak? Faham tak Nina? Wifi awak dah okey? Tak sure. Kalau okey, boleh nak masuk balik sebab aku macam nak share video. Okay? Naili okey Naili? Okay. Okay, Alhamdulillah. So, Alhamdulillah tu je daripada akak kan. Tapi akak nak ends dengan satu video lah seminit lebih kan daripada Ustaz Nurul Alihan yang akan recap balik apa yang akak cerita pada malam ni lah insyaAllah. Sekejap ya. Tapi Nina tak dapat tengok pula. Siapa nanti akak share kalau awak tak dapat masuk. Okay. Another kind of balance. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. That part was about who? What did I say? It's about Allah. Did you learn something about Allah in that part? So that part was knowledge. That part was what? Knowledge.
Then when we say we want to be slaves, we want help, guide us, what is that? Action. We want to take action now. We want to become slaves. So the first part was knowledge, and the second part of the surah is action. Okay. Now if you have two things, if you have knowledge and you have action, then you are on the straight path. Isn't that true? Which is why Allah mentions the straight path. So far Allah mentioned knowledge, then He mentioned action, then He mentioned the people on the straight path. People on the straight path are people who have knowledge and they have action, both. Okay. What is al-maghdubi alayhim? What do they have? They have knowledge, but they don't have action. And what is ad-dallin? People who don't have, people who don't have knowledge, but they still have great action. Fatiha began with knowledge, then talked about action, then talked about the people who have both, then talked about people who are missing one, then talked about people who are missing the other. It's a complete picture of knowledge and action. So maksudnya yang kelima ni, dhalin ni adalah orang yang sesat. Apa tak yang ketujuh kan? Dhalin orang yang sesat, maghdubi alaihim ni orang yang dimurkai atasnya. So orang yang dimurkai atasnya ni ada knowledge. Ya, dia tahu mana yang benar tapi dia tak nak buat apa yang dia tahu tu. Faham tak? Maksudnya dia tahu jalan ni adalah jalan Islam ni lah jalan yang benar tapi dia tak nak masuk Islam. Itulah orang-orang yang dimurkai atasnya. Dan dhalin ni, orang yang sesat ni, dia tak ada langsung knowledge. Dan malah tak nak menerima knowledge tu, tak nak tahu terus. Dia bukan dah tahu, tapi dia memang tak nak tahu terus. Tapi dia memandai-mandai hidup kan. So itulah orang yang sesat. So that's why lah, untuk mengelak diri daripada menjadi orang-orang yang tersesat dan orang yang marah ni, ialah kita kena minta petunjuk. Petunjuk kepada ihdinas siratal mustaqim. Sebab kita sekarang dah tahu kan, dah tahu pasal knowledge Allah kan. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. So sekarang ni kita kena action kan, kita kena buat something untuk kita bersyukur atas segala kefahaman dan juga segala nikmat Allah bagi ni. Iaitu kena buat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena beriman baliklah kepada Allah. Dan meminta petunjuk supaya Allah tunjukkan kita jalan yang lurus dan yang benar hanya menuju kepada Engkau ya Allah. Itulah yang simple. Simpelnya macam ni lah kan ayat soal Fatihah. Tapi kalau nak go deep ayat soal Fatihah ni sangat deep lah. Dan dia punya translation dia seluruh Al-Quran ni kan. So seluruh Al-Quran ni cerita pasal apa? Cerita pasal jalan yang lurus tu lah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. So kalau awak ikut Al-Quran, kita ikut Al-Quran, kita jadi orang yang selamat. Jadi orang-orang yang diberi nikmat atasnya. Dan kalau tak ikut Al-Quran, tak nak langsung baca Al-Quran, refer Al-Quran, maka kita menjadi orang yang dhalin ataupun maghdub. Simple loh. So itu je lah kan. Kalau itulah kalau settle lah kan. Settle lah. Maksudnya settle lah kalau nak cakap pasal tafsir ataupun kefahaman surah Al-Fatihah. Dan sekarang ni bila dah tahu kena buat apa? Kena amalkan. So that's all lah akak harap kan malam ni dengan settle kita surah part 1, part 2 surah Al-Fatihah, Antuna dapat lebih lah memaknai surah Al-Fatihah dalam hidup-hidup Antuna, dalam bacaan Antuna dan dalam doa Antuna sekalipun ni. Dan dapatlah mengabdikan diri kepada Allah dan hanya kepada Allah lah. Okay, so kalau daripada akak dah habis lah insyaAllah. So sebelum akak ends, nak tanyalah sikit feedback kan. Naili boleh bagi feedback? Ya. Apa yang dalam malam ni? Sila apa yang awak dapat malam ni? Selama ni kan kalau orang kata kalau nak khusyuk solat nanti kita kena faham makna bacaan. So selama ni saya faham makna bacaan tu yang translation dia ni kan. Tapi lepas yang dengar malam ni macam makna dia lagi besar lah daripada setakat makna tujuh ayat kan. Lah rasa macam fahaman ni tu bukannya sekadar faham maksud perkataan tu tapi faham apa yang nak sampaikan kat kita. Betul. Sebab kalau sekadar translation ni dia macam rasa tak kau kan. Kalau macam minum tebing tu
tiba kan. Dia macam kurang susu dia macam tu lah. So kena faham maksud sedang dalamnya kan. Kena kalau nak effort sikit baca tafsir sikit ke ataupun sesimpel-simpel dia tanya akak tiba-tiba kan. Betul lah kalau susah nak cari tafsir yang betul ke apa yang boleh tanya akak kan. Ataupun sebenarnya itulah pentingnya tadabbur. Tadabbur ni bila kita baca ayat Quran, tengok translation dia dan fikir kan apa makna ayat ni. Dan apa yang awak cerita ni bila kita dah baca translation tu kan. Sebab kadang-kadang kita ni rasa translation tu tak cukup memberi kita kesan. So that's why kena fikir kan apa yang ayat ni tengah nak cakap apa sebenarnya. So itulah tadabbur dan relate ayat tu kepada kehidupan kita. Okay, barakallahu fiik Naili. Nina, apa dapat malam ni? Alamak, dia. Awak kena kuat sikit Nina. Naili dengar tak suara Nina? Tak. Cuba Nina kuat sikit. Okey, kalau kita godik pada surah Al-Fatihah ni kan, dia sebenarnya bertepatan lah dengan nama surah tu sendiri. Dia membuka kepada kita segala pengetahuan tentang Allah, tentang apa yang kita patut buat kan. Macam kita kena Allah, kita kena buat apa, kita kena tiba Allah secara total. Sebab kita tahu bila kita tiba Allah secara total ni, sebab Allah je yang boleh bagi segala macam pertolongan kepada kita. Tak kisahlah pertolongan tu dalam bentuk macam mana, tak kisah duniawi ke ataupun kita minta tolong daripada ataupun kita pertolongan dalam bentuk untuk apa ni, untuk akhirat ke kan. And kita faham juga lah kenapa para sahabat susun surah Al-Quran ni. Sebenarnya dia orang letak surah Al-Fatihah tu. So sebenarnya nak relatekan dengan yang daurah Al-Rasyid lah yang kat Elisa pasal 3 gol tu kan. Kita faham lah kenapa surah Al-Ikhlas tu dalam hadis kata dia adalah sepertiga daripada Al-Quran. Sebab dia menceritakan tentang kita punya akidah, kita kenal Allah. Barulah kita boleh minta pertolongan kepada Allah dalam surah An-Nas dengan surah apa ni, Al-Falaq macam tu. Okay. Sebab itulah Rasulullah SAW kata apa, wasiat terakhir Rasulullah ni, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Apa 2 perkara tu? Al-Quran dan juga sunnah ni. So kalau lari daripada 2 ni, maka larilah kita daripada jalan yang lurus ni. Larilah kita daripada jalan orang-orang yang diberi nikmat. So that's why dah kita kena jadikan Al-Quran ni sebagai guidance hidup kita. Bukan Allah tak bagi guidance lagi. Allah dah siap dah bagi guidance dalam buku. Dalam bentuk kitab Al-Quran kan. So tinggal baca, faham dan follow kan. Dan bukan Al-Quran je Allah bagi. Hari-hari kita doa ke Allah, Allah bagi lagi guidance. So banyaklah Allah ni sangat sayang pada kita dan sangatlah tak nak kita ni masuk neraka kan. Dia tak nak hamba-hamba dia yang dia sayang ni, dah ciptakan ni, masuk neraka kan. So that's why Allah bagi nak ambil ni, ambil QC, datanglah QC, bacalah Quran, fahamlah Quran, doalah pada aku. Semua ni untuk apa? Untuk guidance, untuk beri guidance. Maka bersyukurlah tunai, bersyukurlah kita sebab hari ni Allah masih pilih lagi kan. Untuk mendengar guidance Allah. Untuk mendengar petunjuk Allah kan. So bila mana iman kita rendah kan, rendah turun naik kan. Bila iman kita tengah low, dia tengah slow down, tengah rasa lemah, maka ingatlah akan guidance Allah yang dah bagi selama ni. Maka sabarlah kan. Sabar tu maksudnya kuatlah diri dalam menjalani jalan yang lurus ni insya-Allah. So insya-Allah kan. Wallahu alam, itu je daripada akak kan. Ada apa lagi ke daripada Antuna? Zainab nak cakap apa? Zainab? Zainab lagi tak? Macam busy. Tak apa. Ada apa lagi nak cakap? Nina ada cakap, Nali nak cakap apa? Tak ada, okay. So kalau tak ada, insyaAllah jazakumullah khairan kathira daripada akak. Zainab, Masya Allah. Ya Zainab. Aboy, ingat cerita tak dengar apa cakap tadi apa? Asyik ni. Aboy. Tak ada lah, awak tengok je.
Dengar tak Sorry. akak cakap tadi? Ha? Tak ada. Best lah, rindu nak dengar sharing akak. Boy. InsyaAllah. So apa yang ada dapat malam ni? Sebenarnya sambil tengah buat kerja lain juga tadi. Apa yang dapat, nanti kita share kat group. Boleh tahu share kat group supaya kawan-kawan kita boleh baca juga, insyaAllah. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, insyaAllah kita tutup QC kita malam ni dengan tasbih kafaratul dan salatul ans. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. So nak habis dah Ramadan insyaAllah. So dalam masa yang berbaki ni, berapa hari lagi yang tinggal? 2-3 hari je. Bila raya? Rabu ke Khamis? Aku apa confused? Kamis. Khamis kan? Okay. So untuk masa-masa yang berbaki ni, jomlah kan all out lagi. Jangan matikan engine dulu kan. Jangan matikan engine Ramadan dulu. Teruskan all out lagi. Sampailah akhirnya keluar Ramadan ni dengan dalam keadaan kita paling bertakwa kan. Dan masuk Aidilfitri tu walaupun PKP tak dapat ziarah-ziarah tak apa. Asalkan hati kita ni bulat kan untuk Allah, insyaAllah. So barakallahu fi semua So insyaAllah akan tak ada apa-apa lagi. So bolehlah kita tutup kan. Dah tutup majlis tadi. So bolehlah Antuna teruskan kehidupan Antuna, tidur ke rehat dan bangun qiyam esok, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Thank you Kak. Sama-sama. Assalamualaikum Nina. Bye.